Muslimin dan Muslimat. Kubah, kalau kita tengok tuan-tuan, pertamanya Sallallahu Alaihi Muhammad dimulakan dengan Masjid Al-Qibli. Kalau tuan tengok yang sebelah kanan bawah, sebelah kiri tu, Masjid Al-Qibli tu disebut sebagai, dia ada 3 nama. Itulah poin asas dia. Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Qibli ataupun Jami'ul Aqsa. Masjid kiblat pertama umat Islam. Zaman berzaman sebelum Allah mewahyukan zaman Nabi Muhammad ditukar fawalli wajhaka syarqal Masjidil Haram. Bermula zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad dan ke bawah. Maka semua solat dan semua kiblat adalah terarah dan berpandu kepada Masjid Qibli. Maka this is our first direction kiblat. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Qiblatain, akan ada 2 mihrab. Sini satu, sini satu. Sampailah ada 2 mihrab. Satu menghadap Palestin, satu menghadap Haram. Bismillah bismillahirrahmanirrahim. Maka itu komponen pertama. Komponen yang kedua dipanggil Masjid Buraq. Masjid Buraq ni tuan-tuan di kawasan ini disebut dalam hadis-hadis. Antaranya yang saya bawakan tadi dalam kitab Asyaratus Sa'ah. Sallallahu Alaihi Muhammad dikatakan bahawa tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa ini dia ada satu komponen yang dinamakan Buraq Wall ataupun Masjid Buraq, di mana Nabi menambat. Nabi was tied the Buraq pada tali ataupun pada batu yang berada di sebelah kiri. Maka disitulah Buraq ditambat ketika perjalanan Isra, sebelum Nabi bergerak ke Dome of the Rock, Qubatul Sakhra. Qubatul Sakhra tu, kubah Himmah itu, di bawahnya tuan-tuan Imam Abu Bakar Sallallahu Alaihi Muhammad, Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang ulama yang lahir pada 1076 Masihi, yang telah membahaskan kitab Al-Muwatta. Imam Malik mengatakan bahawa ketika dia ziarah turun ke kubah emas itu, turun ke bawah, dia nampak batu yang hanging, yang tergantung, yang tak ada satu komponen pun yang pegang, yang asal daripada Nabi step on, Nabi naik ke atas batu tersebut sebelum di-mi'rajkan ke langit. Jadi Yahudi menumpang keberkatan beberapa anbiya dan nabi-nabi di sini, dan Nabi Yahudi juga klaim bahawa ini adalah tanah mereka. Muslimin dan Muslimat yang disebut sebagai Promised Land. Lagi apa tuan-tuan yang ada kat sini, kita tengok secara ringkas. Golden Gate sebelah kanan dia panggil pintu ataupun pagar emas. Mengikut eskatologi Kristian, mengatakan bahawa kepercayaan orang Kristian akhir zaman mengatakan bahawa ketika turunnya Nabi Isa akan turun ke bumi Baitul Maqdis melalui pintu tersebut, dan sehingga hari ini pintu ini ditutup. Muslimin dan Muslimat. Apalagi yang ada pada ruang yang ada kita sebut sebagai kompleks Masjid Al-Aqsa Sallallahu Alaihi Muhammad, kawasan ini disebut Dome of the Chain. Tepi kubah emas tu dia panggil kubah silsilah, yang menjadi center point kepada kompleks Masjid Al-Aqsa, titik tengah. Inilah yang dikatakan tuan-tuan, tepi Buraq Wall tu dia panggil hopping wall, dinding ratapan. Orang Yahudi terpecah kepada 2. Okey, tuan-tuan, bagaimana Palestin boleh mengaku, bagaimana Zionis Yahudi boleh mengaku Palestin ni dia apa punya? Sejarahnya ringkas. Bukan sejarah ringkas, sejarahnya panjang. Saya ringkaskan. Ketika Nabi Musa selamatkan 12 suku kaum kabilah Bani Israel daripada Fir'aun. Okey? Satu, terselamat dari Fir'aun. Yang kedua, mereka manusia yang terbelah, yang diselamatkan oleh Allah daripada 12 laluan yang Laut Merah terbelah tu. Faqul nadrib bi'asakal bahr, dalam surah Al-Baqarah, Allah selamatkan Bani Israel Yahudi yang follow Nabi Musa, selamat. Maka Bani Israel Yahudi terpisah, terselamat dari 2 kemungkaran dan kebinasaan. Satu, Fir'aun. Yang kedua, laut yang akan menelan mereka. Tumpang keberkatan kemuliaan Nabi Musa, selamat. Ketika sampai ke seberang tuan-tuan, nak pergi ke Madian, Sallallahu Alaihi Muhammad, Nabi Musa kumpulkan 12, disebut sebagai 70,000 Bani Israel Yahudi, 12 kabilah keturunan. Dan ketika ini Nabi Musa kata apa? Wahai Bani Israel,
Ada ketika, tuan-tuan, Yahudi ni Allah panggil dalam Quran dengan menggunakan 3 panggilan. Yang pertama, Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bila Allah sebut tentang nikmat, Allah guna Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingat nikmat hampa tu banyak. Hampa hidup 123,988 Nabi lahir dari keturunan mereka. Maka Yahudi rasa kemas, bangga, action, ketegak, apa lagi? Action lah. Sebab, weh, kami ni nabi-nabi bangsa kami kot. Excuse me. Maka dia berjalan dengan kesombongan. Sebab nabi-nabi majoriti bangsa dia. Hanya 4 orang saja bangsa nabi berbangsa Arab. Maksud Nabi Muhammad. Majoriti, mostly semua Bani Israel. Yang kedua, nama Yahudi Allah guna Ahlul Kitab. Bila cerita tentang agama, Allah menggunakan Ya Ahlul Kitab, merujuk kepada Yahudi. Dan panggilan Yahudi yang ketiga dinamakan Yahudi. 8 kali Allah sebut dalam Quran. Bila cerita tentang bangsa, Allah sebut menggunakan perkataan Yahudi. Walan tarda ankal Yahud walan Nasara hatta Yahud. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan boleh follow, faham? Okey, ketika Yahudi diselamatkan oleh Allah melalui tangan Nabi Musa, Nabi Musa ajak pergi Palestin. Ni sejarah dia ni. Kanaan, tempat Nabi Ibrahim tu. Okey. Nabi Musa kata, ni, kita ni dah selamat dah ni. Kita sudah bebas dari Firaun. Hampa jom ikut aku, jom ke Palestin, promised land, tanah yang dijanjikan. Ketika itulah tuan-tuan, yang kata Yahudi ni, yang tak nak percaya, yang talam bermuka-muka, yang orang yang memang mudah mengkhianati, pagi beriman, petang kafir. Pagi dia sokong, petang dia boikot. Pagi dia puji, petang dia keji. Pagi dia ajak, petang dia ejek. Ini yang katakan Yahudi ni. Musuh dalam lipatan, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, api dalam sekam. Ni Yahudi. Baru tak sat je hang Allah selamat, hang tengokkan mukjizat Nabi kan. Hang tengokkan zalika min ayatillah. Sepatutnya logik akal iman hang bertambah. Tetapi tuan-tuan, dia boleh lawan Nabi Musa. Wahai Musa, hang nak pergi Palestin, hang pergi. Kami tak mau follow sebab di Palestin tu ada bangsa lain. Sebab kami takut, hang pergi dulu, hampa pergi dulu. Kalau jadi apa-apa pun, hampa tanggung dulu. Dia sanggup menghantar Nabi Musa. Kalau jadi apa pun, hang dulu kena. Akhirnya mereka buat apa tuan-tuan? Berpisah dan berpecah. Maka mereka tak follow ingkar arahan Nabi. Yang tak follow inilah tuan-tuan dipanggil Yahudi diaspora. Bertebaran seluruh dunia. Afrika. Sehinggalah sampai ke jalan Yahudi Pulau Pinang. Jangan terkejut, Penang pun ada Yahudi. Telah ditukar kepada jalan Sultan Zainal Abidin. Jalan Zainal Abidin ya. Dan di situ ada perkampungan dan ada perkuburan Yahudi. Tapi saya tak sebut itu ada kaitan dengan Zionis. Yahudi ni banyak bangsa, suku kaum. Mereka kan 12 kabilah. Yang tu kita cerita lain. Main mana Yahudi sampai kat Penang? Siapa yang bawa dia bang? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, balik cerita ni. Ketika mereka menjelajah dan tinggal Nabi tuan-tuan sampai hati, bangsa inilah tuan-tuan yang melahirkan Zionis. Bila hampa tak follow, hampa dah cari tempat, hampa dah membina kehidupan, sehingga hari 17 tahun 1788 terbinanya kerajaan bangsa Zionis, diasaskan oleh Theodor Herzl. Bangsa Zionis, bapa kepada Zionis, ketika melawan kerajaan Turki Uthmaniyah. Dia ni yang bawa doktrin dan naratif bahawa, weh, hampa kena cari tanah, weh, kita kena cari negara kita, dan negara kita adalah Palestin, sebab itu memang negara kita. Memang betul Palestin tu negara yang dijanjikan untuk Yahudi. Tetapi bukan sekarang Yahudi oi. Oh dia. Ni Yahudi tengok. Cuba tengok. Dah.
Sat seorang Yahudi tengok. Berani Jangan nak tengok kamera ni. Wahai Yahudi nak abang mai, sejarah dia, negara yang dijanjikan Palestin tu bukan sekarang. Ni zaman yang hang ikut Nabi Musa tu. Kalau hang ikut time tu, memang betul Palestin untuk kamu. Tapi bukan sekarang. Tawaran tu dah tamat. Tiba-tiba lah ni hampa baru nak mengaku kata Palestin tu negara hampa. Yang time waktu orang suruh pergi masuk, hampa tak mau pergi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini panggil Yahudi ni. Itu sejarah dia, kenapa dia claim. Dia buat claimant bahawa Palestin tanah dia. Sini dia bersemat. Okey, sejarah. Jom tengok tuan-tuan. Palestin ini, Sallallahu alaihi wasallam, telah dibebaskan. Dia banyaklah suka duka. Tak nak bahas tajuk ni, dia bersiri. Ada orang buat seminar. Jadi setakat ruang yang ada, sejarah dia, Yahudi pernah dikuasai oleh kerajaan Assyria, peristiwa Holocaust Nazi Jerman, zaman Hitler, panjang. Cuma saya ambil tuan-tuan, Islam pernah menguasai dan memenangi bumi Palestin, Baitul Maqdis, buat kali pertama pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, 638. Ketika Sayyidina Umar masuk, tuan-tuan, masuk ke Palestin untuk mengambil daripada kerajaan Rom, perang salib pertama, ambil kunci masuk, maka Sayyidina Umar, tuan-tuan, melalui pintu yang dilalui oleh pintu dia panggil The Moroccan Gate. Apa? Bawah sekali belah kiri tu. Gate Morocco. Itulah laluan yang dilalui oleh Sayyidina Umar, kerana laluan itu juga dilalui oleh Nabi ketika sampai dari Masjidil Haram sebelum menambat buraq naik ke Mi'raj. Maka laluan itu Sayyidina Umar lalu, follow laluan Nabi. Dia panggil laluan sunnah. Kita kalau pergi masuk laluan Moroccan Gate, itu laluan Nabi. Semida bersamakumullah. 88 tahun macam berulang kembali. Baitul Maqdis kembali ke tangan orang Rom. Sehinggalah tuan-tuan 1099 penjajahan Baitul Maqdis oleh pasukan salib 1099. Sehinggalah lahir seorang pemimpin sultan anak muda, legend, warrior, usia baru 24-25 tahun, memimpin negara, memimpin bangsa Kurdish, dinasti Ayubiyah yang bernama Saladin atas Salahuddin Al-Ayubi. Di sinilah sejarah 10,000 tentera tanah Melayu yang membawa keris dan senjata besi daripada Merbuk, training dekat Pekan Darat dan juga Gunung Jerai, dihantar oleh Syekh Abdullah Al-Qumairi yang berhubung langsung dengan Syekh Abdul Qadir Jailaini di Baghdad. Dihantar ketika itu tuan-tuan 10,000 body manpower, 10,000 bersama keris besi material, kerana Salahuddin ketika nak memenangkan Baitul Maqdis, senjata tak cukup, manpower tak cukup, bangsa tak cukup. Nak harap bangsa Arab dah memang tak boleh harap waktu tu. Bangsa apa yang boleh harap? Ketika itu tuan-tuan, Allah melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menghantar anak didiknya Syekh Abdullah Al-Qumairi yang mengislamkan Raja Praum Mahawangsa. Di sinilah berlakunya hubungan tanah Melayu dan juga Baitul Maqdis pada zaman 1187. Akhirnya tuan-tuan, tanah Melayu menghantar dua sumbangan, satu body orang Melayu dan yang kedua senjata dari tanah Melayu. Allahu Akbar. Aku semangat, hampa lena. Maklum, okey, maklum? Can you follow me? Or you want me to follow you? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni 1187 ni nak beritahu bahawa sebab tu bila berlaku apa-apa di Baitul Maqdis tu, setiap inci tanah orang tanah Gaza dicemari, dicalari, dibom, orang Melayu kena rasa. Zionis tembak Palestin, kita yang kena rasa. Sebab apa? Sebab ada tanah leluhur generasi keturunan kita, tanah Melayu, tanah Palestin dipijak oleh orang kita, dan hubungan telah berlangsung pada zaman 1187 sebelum Palestin dileserahkan di bawah lembayung, naungan dan payungan Daulah Turki Uthmaniyah. Sebab tu sejarah ni, Palestin tu sejarah kita, bukan sejarah mereka. Sentimen kita,
Sebab ada ayat tangan darah sumbangan kita. 2 Oktober, tragedi Oktober. 2 Oktober kita menang.